Okey, hari ini kita akan tengok topik 1.5 iaitu amalan terbaik pengaturcaraan. Jadi dalam topik ni kita akan membezakan jenis ralat dalam atur cara. Okey, ingat ada tiga jenis ralat iaitu yang kita dah dah belajar iaitu ralat sinteks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Okey, seterusnya kita akan mengesan, mengenal pasti, menterjemah mesej ralat tu dan kita akan membaiki ralat yang kita dah kesan tu. Dan seterusnya kita akan mengenal pasti nilai pemboleh ubah pada bahagian tertentu dalam atur cara. Okey, kena pasti nilai pemboleh ubah. Yang seterusnya, kita akan menghasilkan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik. Di mana kita akan komen nama pemboleh ubah yang bermakna dan juga indent. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa yang dikatakan sebagai amalan terbaik pengaturcaraan. Yang dikatakan amalan terbaik tu ialah teknik atau metodologi ataupun kaedah lah, senang bahasa yang lebih mudah. Teknik atau metodologi atau kaedah yang telah dibuktikan melalui suatu pengalaman atau kajian yang boleh dipercayai untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi amalan terbaik dalam sesuatu bidang merupakan satu komitmen untuk menggunakan semua pengetahuan dan teknologi yang ada untuk memastikan keberhasilan yang baik. Maksud di sini amalan terbaik adalah teknik atau kaedah yang kita gunakan untuk menghasilkan teknik dan kaedah tu melalui pengalaman dan kajian yang kita boleh percaya, yang telah dibuktikan dan dia menghasilkan keputusan yang baik. Jadi amalan terbaik tu maksudnya sesuatu yang kita boleh ikut lah, berdasarkan orang lain dah laksanakan benda tu, jadi dan menghasilkan benda yang baik, maka kita akan mengikut amalan terbaik macam tu. Contohnya kata macam mana pelajar ni dapat straight A contohnya. Okey, amalan terbaik yang dibuat contohnya dia bangun pukul 4 pagi untuk membuat ulang kaji dan hasilnya pelajar tu mendapat keputusan yang baik. Jadi amalan terbaik pelajar tu ialah dia bangun pukul 4 pagi. Itulah maksudnya teknik atau kaedah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan amalan terbaik pengaturcaraan? Amalan terbaik pengaturcaraan ialah apabila pengatur cara dapat mempraktikkan amalan-amalan yang biasa diikuti untuk menghasilkan atur cara yang baik. Okey, jadi pengatur cara pun dia ada juga amalan terbaik dalam pengaturcaraan. Jadi, raja di bawah menunjukkan perbezaan yang boleh dilihat adalah kod atau cara yang dibangunkan menggunakan amalan terbaik pengaturcaraan dan kod atau cara yang dibangunkan dengan tidak menerapkan amalan terbaik pengaturcaraan. Okey, dekat bawah ni dah akan tunjukkan contoh dua kod atau cara, satu menggunakan amalan terbaik, satu menggunakan amalan terbaik. Okey, satu menggunakan amalan terbaik. Okey, menggunakan amalan terbaik. Satu lagi tidak menerapkan amalan terbaik. Okey, kita tengok apa beza dia. Okey, contoh raja yang manakah membuatkan anda lebih memahami apa yang ingin disampaikan oleh pengatur cara. Okey, yang ini adalah atur cara yang menggunakan amalan terbaik pengaturcaraan. Kita tengok. Okey, kat sini dia buat. Okey, langkah 1 baca nombor 1 dan nombor 2. Langkah 2 hitung hasil tolak nombor 1, nombor 2. Langkah 3 papar hasil. Program mengira hasil tolak 2 nombor. Jadi dimasukkan coding dia public class tolak 2 nombor. Okey, nama kelas ni ialah tolak 2 nombor. Kemudian public static void main string, pengisytiharan input. Okey, dia mengisytiharkan input. Input dia adalah jenis integer dan pemboleh ubah dia ialah nombor 1 dan nilai 20.
Kemudian dia declare pula nombor 2 adalah 13. Jadi pengisytiharan output maksudnya output dia macam mana? Double hasil. Kemudian proses menolak nombor 1 tolak 2. Jadi hasil sama dengan nombor 1 tolak 2. Jadi output yang akan dipaparkan system.out.println hasil tolak ialah hasil. Okey, ini contoh atau cara yang menggunakan amalan terbaik pengaturcaraan. Okey, kita cuba tengok yang ni pula. Ini adalah contoh atau cara yang tidak menggunakan amalan terbaik. Dia terus masukkan coding, public class tolak 2 nombor, public static void, sama je. Lepas tu declare apa boleh ubah, declare output dia dan terus macam ni. Okey, nampak tak perbezaan antara atau cara yang tidak menggunakan amalan terbaik dengan menggunakan amalan terbaik? Nampak tak beza? Okey, dari sini kita jelas menunjukkan apa beza dia dekat amalan baik pengaturcaraan. Dekat sini dia bagi penerangan. Okey, dia bagi penerangan. So jadi orang macam kita lah kan. Okey, kita contohnya kita sebagai pengatur cara baru, kita faham, oh sistem ni nak buat apa, ni untuk apa, sebab dia ada explanation. Nampak tak? Nampak tak dia dah bagi explanation, description dekat situ. Tapi kalau macam buat atur cara tidak menggunakan amalan terbaik pengaturcaraan, kalau ada setengah orang dia tak faham, dia memang susah nak faham. Itu maksudnya beza amalan terbaik pengaturcaraan dengan amalan tidak menggunakan amalan terbaik. Okey, harap kamu jelas dan nampak beza dia itulah. Jadi bila kita guna macam ni ada penerangan, kita akan lebih faham atur cara yang cuba disampaikan oleh pengatur cara. Okey, contoh yang kita berikut merupakan amalan-amalan terbaik pengaturcaraan yang perlu diikuti oleh seorang pengatur cara dalam menghasilkan suatu kod atur cara yang baik. Atau boleh juga dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan kod atur cara. Okey, maksudnya ini antara amalan terbaik yang digunakan oleh pengatur cara. Pengatur cara yang pertama ialah indent yang konsisten. Okey, apa maksud indent yang konsisten? Penggunaan indent yang konsisten membuatkan kod atau cara mudah dibaca dan difahami oleh pengguna lain. Cara menulis indent yang konsisten perlu dilakukan dari awal kod atau cara hingga ke akhir kod. Okey, penggunaan indent yang konsisten. Okey, dari awal lagi dia dah menggunakan indent yang bersesuaian, cara konsisten, jadi senang kita nak faham kod atau cara tu. Okey, kemudian ialah jenis data. Pilih jenis data yang bersesuaian supaya saiz pemboleh ubah tidak terlampau kecil atau besar dan memelihara sumber ataupun conserve resources. Sebagai contoh, gunakan jenis data integer bagi nombor bulat dan bukan double. Okey, penggunaan jenis data yang bersesuaian dengan pemboleh ubah. Okey, macam kalau nombor kad pengenalan kita tahu dia adalah nombor bulat. Jadi itu kita automatik akan guna jenis integer. Kalau kata gaji, okey, gaji mungkin ada sen-sen ke ataupun harga, yang tu kita akan gunakan double. Yang ketiga ialah pemboleh ubah yang bermakna. Maksud pemboleh ubah yang bermakna macam ni. Skop biarlah kecil untuk mengelakkan kekeliruan dan mudah diselenggara, iaitu tidak bermula dengan nombor. Contohnya, gunakan cara satu dan bukan satu cara. Macam ni, nampak tak? Nombor satu diletakkan dekat belakang. Bukannya nombor satu ni letak kat depan. Okey, tidak bermula dengan nombor lah. Maksudnya pemboleh ubah kamu tu perkataan dulu. Okey, kamu gunakan perkataan dulu, lepas tu baru nombor. Bukannya nombor dulu, baru perkataan. Contohnya, pemboleh ubah nombor 1 sama dengan 5 contoh. Sini adalah integer. Integer nombor 1 sama dengan 5. Lepas tu, integer nombor
2 sama dengan 7. Nampak tak kita punya nombor ni kat belakang. Kita tak letak integer satu nombor. Okey, ni adalah salah. Okey, jadi kita gunakan nombor di belakang. Kemudian yang kedua, tiada ruang kosong antara perkataan. Jika terdapat lebih daripada satu perkataan, gunakan underscore atau rapatkan perkataan tersebut menjadi satu perkataan. Contohnya, cara satu atau cara pertama atau cara satu. Nampak tak? Sama adanya kita nak buat nombor kad pengenalan. Contohlah kan. Pengenalan. Okey, sama ada kan tak ada kosong. Okey, ni satu. Yang kedua, kamu boleh gunakan nombor underscore kad pengenalan. Okey, di antara tu sama ada tiada jarak ataupun kita gunakan underscore. Okey, ini untuk tidak sama dengan kata sama dengan B. Okey, sama dengan B. Okey, C tidak sama dengan kata kekunci dalam Java. Contohnya penggunaan integer atau double sebagai pemboleh ubah. Okey, betul lah macam dia cakap sini. Kalau untuk nilai integer ataupun jenis data nombor perpuluhan, kalau dalam Java kita akan guna double. Tapi kalau dalam Python kita akan gunakan float. Jadi kita jangan salah gunakan float tu dalam Java. Jangan salah isytihar. Macam itulah. Okey, nombor D, penggunaan huruf kecil dengan huruf besar seperti kata laluan pemboleh ubah bersifat sensitif bagi kes atau huruf. Contohnya, cara pertama berbeza dengan cara pertama. Okey, penggunaan. Jadi kita jangan salah guna. Biasanya kalau pemboleh ubah kita memang akan mula dengan huruf kecil lah biasanya. Okey. Jadi yang ni kena N huruf kecil lah. Dia tak boleh N besar lah. N huruf kecil. Sebab maksud dia akan berbeza. Jadi seterusnya, nama yang bermakna dan mudah difahami. Okey, maksud pemboleh ubah tu kita gunakan nama yang bermakna dan mudah difahami, dan penggunaan perkataan singkatan yang tidak jelas maksudnya atau penggunaan huruf seperti X dan Y tidak digalakkan. Kemudian tidak boleh terdiri daripada ruang kosong dan perbezaan result atau khas seperti print dan value. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat ialah komen. Komen pula perlu ditulis dengan jelas dalam 2 hingga 3 baris pendek untuk menerangkan fungsi kod dan memenuhi ruang lajur pengekodan. Okey, contohnya ni lah. Ada komen dia kan. Okey, tu. Okey. Gunakan dengan jelas untuk beri penerangan fungsi kod. Okey, itu tentang amalan terbaik pengatur caraan. Seterusnya kita tengok pada jenis ralat dalam atur cara. Kamu dah belajar sebenarnya 3 jenis ralat ni. Saya dah explain sikit. Okey, ada ralat sintaks, ralat masa larian ataupun ralat logik. Kalau dalam bahasa Inggeris kita dah biasa syntax error. Okey, syntax error. Kalau masa larian is runtime error, dan logik ialah logic error. Okey, 3 jenis ralat. Jadi apa maksud ralat tu? Ralat mungkin ditemui apabila anda menjalankan atur cara. Bagi projek pertama, ralat yang sering berlaku semasa proses pengaturcaraan terbahagi kepada 3, iaitu sintaks, masa larian dan logik. Okey, kita tengok penerangan bagi setiap ralat ataupun error ni. Okey, ralat sintaks merujuk ralat yang berlaku akibat perkara yang berikut. Okey, yang pertama ialah
kesalahan tata bahasa seperti salah eja dan juga tata tanda. Nama pun sinteks. Kalau dalam bahasa Melayu pun sinteks tu melibatkan tata bahasa lah. Jadi kau fikir, ingat rakyat sinteks ni mungkin dia salah eja ataupun salah tata tanda. Okey, tanda koma ke, tanda sesungut ni ke, itu contohnya lah. Yang kedua ialah penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Okey, kita tengok contoh ralat sinteks. Okey, di sini digunakan public class hello Malaysia, lepas tu ada curly bracket, public static void main string, lepas tu system.out.println hello Malaysia. Dekat sini dia kata ada ralat sinteks. Nampak tak contoh tu cara mengandungi ralat sinteks. Okey, dia terus keluar sini. Exception in thread main java.lang.error unresolved compilation. Okey, syntax error sini dia dah bagi terus. Jenis error, syntax error, insert. Insert apa? Kita lupa nak letak tanda curly bracket. Sebab apa? Kalau kamu tengok kat sini, kamu dah buka, kamu dah tutup sini. Yang ni bila kamu buka, dekat sini tak tutup, maka dia akan jadi syntax error. Okey, tu contohnya. Dia kata kat sini, apabila anda perhatikan satu tata tanda ni telah hilang. Okey, tata tanda curly bracket yang ada hanya untuk menutup satu tata tanda pada public class hello Malaysia. Manakala pada kaedah utama, public static void itu tak tutup, tidak diakhiri dengan tata tanda. Jadi, dia akan menghasilkan ralat. Jadi, ini adalah contoh atau cara yang betul. Bila kita dah buka, kita buka, kita tutup. Okey, ini contoh syntax error. Okey, kita tengok contoh 50. Raja di bawah menunjukkan ralat sinteks. Semasa isytihar pemboleh ubah atau pemalar dilakukan, jenis data juga perlu diisytiharkan. Jenis data. Okey, perlu diisytiharkan bersama-sama nama pemboleh ubah tersebut. Cuba anda perhatikan atau cara di bawah. Pemboleh ubah tinggi tidak dinyatakan bersama jenis datanya. Sepatutnya pemboleh ubah tinggi diisytiharkan sebagai integer tinggi. Okey, tengok ni. Public class luas segitiga, kemudian public static void integer tapak sama dengan 6, kemudian letak tinggi dan 4. Yang ni lah sebab dia tak ada, patutnya dia kena ada integer, declarekan dia punya jenis data integer tinggi. Okey, double luas. Okey, yang ni kata kita kurang letak ni, maka dia akan jadi syntax error. Baru dia boleh cari luas. Okey, ini adalah jawapan yang sepatutnya. Okey, dia ada integer tapak, integer tinggi. Jadi dia letak tinggi saja. Okey, kita tengok pula runtime error. Apa dia runtime error? Runtime error ditemui ketika atau cara yang sedang berjalan terganggu akibat beberapa faktor. Okey, contohnya berlaku sekiranya pengatur cara cuba untuk melaksanakan operasi aritmetik yang mustahil. Contoh dia macam mana? Okey, masa larian ni adalah ralat yang berlaku semasa sedang kita laksanakan atur cara. Okey, contohnya pengiraan data bukan berangka, pembahagian dengan digit kosong dan mencari punca kuasa 2 bagi nombor negatif. Okey, kita tengok tu lah, dia kata melaksanakan operasi aritmetik yang mustahil. Kita tengok contoh yang pertama, pengiraan data bukan berangka. Di sini dia kata Acong sedang menulis atur cara untuk mengira luas sebuah segitiga. Kita tahu dia punya formula ialah setengah darab tapak darab
tinggi. Itu adalah luas bagi segitiga. Tak nampak pen warna. Okey, lepas tu semasa membuat perisytiharan pembuluh ubah, dia secara tidak sengaja telah mengumpukkan pembuluh ubah tinggi dengan cara. Okey, cara X. Semasa atau cara dijalankan, pengkompil telah mengeluarkan ralat masa larian. Acar memeriksa atau caranya dan mendapati pembuluh ubah tinggi telah diumpukkan dengan X dan bukannya nombor. Okey, jadi tengok kat sini. Kan sebab dia nak kira tinggi tapi dia umpukkan dengan nilai X. Contoh dia macam ni lah. Okay, integer tapak sama dengan 6. Integer tinggi sama dengan X. Jadi macam mana dia nak kira kan? Jadi kat sinilah. Bukan berangka. Ni. Pengiraan data bukan berangka. Dia letakkan huruf. Jadi dia akan menghasilkan ralat lah. Ralat masa larian. Okey. Sepatutnya dia kena letaklah nilai. Mungkinlah apa ni orang kata 4. Contohnya baru dia boleh cari. Setengah darat tapak. Darat tinggi. Okey, 1.0. Setengah tu lah 1.0 per 2 darat tapak darat tinggi. Okey, itu contoh pengiraan data bukan berangka. Yang seterusnya kita tengok yang kedua ni. Raja di bawah menunjukkan kod atau cara bukan bebas ralat untuk mengira purata 3 nombor. Bolehkah anda kena pasti pada bahagian mana yang mungkin akan berlakunya ralat masa larian? Mari kita simak sama-sama. Okey, ini nak mengira. Ini untuk mengira purata. Purata A tambah B tambah C bahagi dengan 3. Dapatlah purata dia. Dapatlah average dia. Jadi, dekat sini declare public class. Lepas tu, dia declare integer A, B, C dan D. Okey. A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 10. Lepas tu dia kira A tambah B tambah C bahagi dengan 0. Dekat mana error yang kamu nampak? Inilah maksud dia ni. Sepatutnya dia kena bahagikan dengan 3. Maka itu akan menghasilkan ralat masa larian. Okey, sepatutnya kena bahagi dengan 3. Okey, sepatutnya cara ini dijalankan mesti ralat seperti di bawah terpapar. Apakah yang berlaku? Cuba anda perhatikan pada formula yang digunakan. Pembahagian 3 nombor tersebut adalah dengan digit kosong. Ia merupakan salah satu faktor kepada berlakunya ralat masa larian. Okey, sepatutnya kita bagi dengan 3. Okey, contoh yang ketiga. Ralat masa larian juga berlaku sekiranya kesalahan dilakukan semasa mencari punca kuasa 2 untuk nombor negatif. Punca kuasa 2 nombor negatif lah. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, nombor negatif tidak mempunyai kuasa 2. Punca kuasa. Kan kita dah belajar dalam matematik. Jadi kita tengok contoh kat sini. Dideklarkan integer X, integer Y sama dengan negatif 25. Jadi system.out.print n tambah yang ni kita dah belajar dalam topik sebelum ni sebenarnya kan. System.out.println. Okey, kita tengok kat mana dia punya kesalahan. Ni ini akan output yang akan keluar. Okey, contoh output bukan bebas ralat masa larian mencari punca kuasa 2 nombor negatif. Okey, memang tak boleh. Dan yang terakhir kita tengok pada ralat logik. Ralat logik ialah apabila atau cara tidak berfungsi seperti yang diingini. Okey, ralat logik ni tak dapat dikesan atau jarang dikesan oleh pengkompil. Pengatur cara saja yang boleh mengesan ralat logik melalui output yang dihasilkan. Okey, contoh kita nakkan output dia contohlah kan. Sebenarnya kita nak 2 darab 3 sama dengan 6.
Tapi tiba-tiba output yang terhasil ialah 5. Mungkin rupanya kita tersilap tanda 2 tambah 3. Sebenarnya dekat sini simbol ni 3. Kita nak darab tapi kita terletak tambah. Sebab tu output dia tak seperti apa yang kita nak. Contoh dia lah kan. Okey, jadi sekiranya output yang dihasilkan tidak menepati apa yang diinginkan, pengatur cara perlu memeriksa semua aspek output projek seperti pengiraan, teks dan penjarakan. Okey, contoh dekat sini. Azian dan Mei Ling ingin menghasilkan atur cara yang boleh menghitung hasil tolak 2 nombor. Selepas menulis kod atur cara, hasil data output yang diperolehi salah. Dia nak menghitung hasil tolak 2 nombor. Jadi, oleh sebab pengkompil tidak dapat mengesah ralat tersebut, Azian perlu memeriksa atur cara yang telah ditulisnya. Namun begitu, Azian boleh menganggarkan tempat berlakunya kesilapan dalam kod atur cara dengan berpandukan data output yang dipaparkan seperti di bawah. Okey, contoh dia macam ni. Dia declare nama kelas, lepas tu public static void main, integer nombor 1 20, integer nombor 2 13. Double hasil. Okey, jadi dekat sini hasil sama dengan nombor 1 tambah nombor 2. System.out.println. Kenapa dekat sini ada ralat logik? Sebab sepatutnya dia nakkan hasil tolak, tapi dia silap letak hasil tambah. Itu yang dikatakan ralat untuk soalan yang ni. Ralat sepatutnya nak nombor dia ditolak tapi dia ditambah. Itu yang dikatakan ralat logik. Dia bagi hasil tolak ialah 33. Macam mana boleh 33? Sepatutnya 20 kalau tolak 13 dia akan dapat 7. Tapi tiba-tiba dia bagi 33. Maksudnya salah dekat kita punya formula. Itu ralat logik.